selari. Okay, litar seri ataupun litar selari. Seri circuit dan juga parallel circuit. Okay, baik. So yang pertama sekali kamu akan belajar berkaitan dengan simbol-simbol untuk electrical component. Okay, simbol-simbol yang kamu dah familiar dekat sini, sebelum ni kita pernah belajar dry cell, selepas itu switch, okay, ammeter, voltmeter, galvanometer. Okay, banyaklah yang kita dah familiar. Okay, cuma ni ada penambahan sedikit berkaitan dengan simbol-simbol bagi electrical component, iaitu resistor, fuse, dan juga variable resistor. Okay, so ini adalah contoh cara-cara lukisan untuk diagram bagi simbol-simbol untuk electrical component. Okay, cuma ni cikgu nak kita recall balik. Kalau untuk voltmeter kita nak check untuk apa? Kita nak check untuk nilai bagi apa? Tolong respon sikit. Voltan, okey, voltage volt. Okey, kalau untuk galvanometer kita nak check untuk apa? Ada current ke tak? Okey, ada current ke tak? Kalau ammeter nak check untuk apa? Ukur current. Current juga. Okey, current juga. Tu apa beza antara galvanometer dengan ammeter? Sebelum ni cikgu pernah terang kepada kamu. Kita kira galvano kita tahu ada ke tak, tapi kita tak. Okey, kalau ammeter ni kita nak measure nilai, measure current. Kita nak kira current. Tapi kalau untuk galvanometer kita nak detect current. Mengetahui kehadiran current sahaja. Sama ada dia ada ataupun tidak. Kalau ammeter kita nak dapatkan bacaan dia. Okey. Sama ada 1 ampere ke, 2 ampere ke, 3 ampere ke. Okey, baik. Seterusnya. Bulb tu kamu tahulah, mentol So, mentol simbolnya adalah yang macam ini. Kalau resistor ni adalah peritang. Okey. Yang menghalang daripada elektron tersebut untuk lalu. Okey. So kalau kamu dengar perkataan peritang, kalau rintangan tersebut maksudnya dia menghalanglah rintangan. Okay. So resistor ni function dia adalah untuk dia menghalang daripada elektron tersebut lalu. Elektron tu adalah apa? Elektron tersebut adalah negative charge. Okay. So, kita dah belajar sebelum ni berkaitan dengan resistor. Okay. Seterusnya fuse. RBT sebelum ni ada pernah belajar berkaitan dengan fuse tak? Tolong respon. Tak pun mendengar sekolah rendah dulu kamu ada belajar berkaitan dengan fuse tak? Pernah dengar tak tentang fuse ni? Tak pernah. Tak pernah. Jujur terus tak pernah. Okay. Fuse ini dia ada di dalam selalunya fuse ada dekat bahagian kalau kamu buka apa dia ni plug 3 pin tu, plug 3 pin, 3 pin contohnya macam ni. Okay, plug Kalau kamu buka dekat bahagian dalaman ni, dia ada satu komponen bentuk dia macam ni je. Okay. Bentuk dia macam ni. Okay. Satu komponen bentuk dia macam ni. Yang mana dia ada tulis berapa ampere. Contohnya dia tulis kat sini 5 ampere. Dia akan berikan nilai untuk current. Okay. Dekat bahagian fuse ni akan beri nilai untuk current. Okay. Apa function fuse dekat bahagian dalamnya? Kita buka lah. Okay. Apa function untuk fuse? Fuse ini function dia adalah untuk kita mengawal berapa nilai flow untuk current. Bermaksud kalau contohnya 3 pin plug ni kita masukkan ke dalam bahagian soket untuk rumah kamu, okay, kita connectkan soket rumah kamu, so electrical daripada luaran rumah kamu akan masuk ke bahagian dalam plug ini. Okay. So katakan dalam plug ini dia punya current dia yang dia tetapkan untuk electrical appliance tersebut adalah 5 ampere. Bermaksud paling maksimum yang boleh masuk untuk current di dalam plug ini adalah 5 ampere. Okey, kalau lebih, katakanlah tiba-tiba masuk ni in out contohnya. Katakanlah yang masuk ini adalah lebih 7 ampere. Lebih daripada nilai current yang biasa. Sepatutnya dekat bahagian dalam plug ini hanya 5 ampere. Fuse ni ni fuse. Ni fuse, so dia menetapkan 5 ampere saja.
So kalau lebih, apa akan terjadi kepada fuse tersebut? Fuse tersebut akan cair, melt. Okey, tu function fuse. Tolong ingat. Kalau lebih daripada amount yang biasa, dia akan cair, di mana bila dia cair, dia akan memastikan bahawa tidak ada current yang akan mengalir dekat bahagian dalam plug ini. Bermaksud fuse ini function dia adalah untuk berkaitan dengan safety lah, keselamatan. Maksud dia limitkan current yang akan masuk ke bahagian dalam plug ini supaya tidak ada excess current ataupun tidak ada lebihan current yang akan mengalir ke bahagian dalam electrical appliance tersebut. Sekiranya ada yang lebih mengalir, dia akan melt, maksudnya dia akan mencegah daripada current tersebut flow. Bila dia melt, maksudnya current tersebut tidak akan dapat lalu lah. Melt tersebut adalah cair. Maksudnya fuse ini function dia adalah dia akan cair apabila ada current yang lebih daripada amount yang sepatutnya lalu dekat bahagian dalam fuse tersebut. Okey, itu function untuk fuse. So fuse dia punya simbolnya adalah yang ini. Tolong ingat. Okey, bulat sini lepas tu dia sambung macam ni. Okey. Itu function untuk fuse. Nanti ke depan nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut tentang fuse. Okey, seterusnya variable resistor. Resistor dengan variable resistor. Sebelum ni cikgu dah pernah terang dah. Apa beza antara resistor dengan variable resistor? Tolong respon. Variable resistor tu boleh ubah resistor tu. Okey, good. Variable resistor ini kita boleh ubah nilai ya. Boleh ubah nilai. Bermaksud bahawa sebelum tu cikgu nak tanya dulu, resistor unitnya adalah apa? Resistor unitnya adalah apa? Ada nama orang. Ohm. Ohm, ya betul. Ni ya, simbol dia macam ni ya. Ohm. Ohm. So, variable resistor ni adalah resistor yang boleh ubah. Contohnya kita nak ubah 2 ampere ke, 3 ampere ke, 4 ampere ke. Okey, boleh diubah. Tapi kalau resistor biasa, tolong respon. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Maksudnya sesuatu resistor tersebut dia memang dah tetap. Contohnya kalau dia letakkan 5 ampere saja untuk resistor yang ini. So resistor ini hanyalah menggunakan nilai 5 ampere. Dia tidak boleh nilai yang kecil lagi daripada itu, dia tidak boleh nilai yang lebih besar lagi. Okay. So simbolnya untuk resistor biasa adalah yang macam ini. Kalau variable resistor, kamu lukis macam ini juga, ada arrow dekat bahagian atas. Ataupun ada arrow dekat bahagian ini. Sama je lah kedua-dua. Function adalah sama. Dia adalah variable resistor. Kalau kamu nampak simbol macam ni, oh ini adalah perintah yang boleh laras. Ataupun perintah yang boleh diubah nilai dia. Okay. Bila ada arrow dekat bahagian sini dan juga ada arrow dekat bahagian sini. Okay. So tolonglah ingat. Itu adalah simbol-simbol di dalam electrical component bagi elektrik. Okey, baik. Seterusnya series dan juga parallel circuit. Okay. Sekarang ni baru 22 orang yang masuk dalam kelas ini. Amirul respon ya Amirul? Ya, cikgu. Okay. So tolong checkkan nanti siapa lagi ada lagi tak masuk ni. Dah 15 minit dah ni. Nanti tolong bagi tahu cikgu yang dia masuk, tapi dia masuk lewat pun bagi tahu cikgu Amirul Okey, baik cikgu. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya kita pergi kepada series dan juga parallel circuit. Okey, litar sesiri dan juga litar selari. Okey. So, di dalam electrical yang kamu akan belajar berkaitan dengan pemasangan circuit ada dua jenis So, satu adalah secara series, satu adalah secara parallel. Okey. So dalam secara series ini dan juga secara paralel ini dia punya yang kamu perlu tahu adalah berkaitan dengan Ohm's law. V is equal to IR. Okay. Kaitan antara V, I dan juga R ini bila nak kaitkan antara series dan juga paralel dia ada kelainan sedikit. Di mana kita akan tengok satu-satu. Formula untuk V, formula untuk current, formula untuk resistor di dalam series dan juga parallel. Okay? Baik. So, kalau untuk series dan juga parallel, tolong ingat cara pemasangannya adalah seperti ini. Di mana series, cikgu nak tanya dulu, ni adalah apa? Respon?
Ni adalah apa? Switch. Nah, switch. Okay, ini adalah switch. Ini adalah apa? Respon. Dry cell. Dry cell. Dry cell. Ada berapa dry cell dekat bahagian dalam gambar ni? Respon. Dua. Ada dua dry cell. Okay, good. Baik, seterusnya. Ini adalah apa? Bulb. Bulb. Okay. Berapa banyak bulb digunakan dekat dalam circuit ni? 3. 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay. Baik. So, pemasangan series adalah di mana? Kamu tengok dekat bahagian bulb yang dipasang. Bulb yang dipasang secara series ataupun secara sesiri. Okay. Dalam bahasa Melayu, sesiri, di mana dia akan pasang sebelah. Straight saja terus. Maksudnya, kalau kita onkan switch ini, yang ini open switch. Kalau kita nak close switch adalah macam ini. Ini bentuk. Maksudnya yang ini kita closekan dia akan jadi macam ni, current akan mengalir. Cikgu nak tanya, current mengalir daripada positif ke negatif ke positif? Tolong respon. Negatif ke positif? Negatif ke positif? Apa dia? Negatif ke positif? Positif. Positif ke negatif? Current akan mengalir daripada positif ke negatif. Kejap. Sebelum tu kita test sekejap tengok. Boleh tahu tak yang mana satu positif dan satu negatif. Okey, yang panjang ni positif ke negatif? Positif. Okey, positif. Positif. Yang pendek? Negatif. Negatif. Okey. So current akan mengalir daripada positif pergi ke negatif. So positif dia akan mengalir pergi ke negatif. So dia akan pusing macam ni. Akan pusing daripada positif ke negatif. Positif pergi ke negatif. Okey, kita pergi kepada bahagian parallel circuit. Okey. Untuk bahagian parallel circuit, current akan mengalir daripada positif ke negatif juga. Ni positif, ni negatif. Dry cell digunakan sama je, dua dry cell, switch digunakan sama juga kat bahagian sini. Cumanya kalau kamu tengok dekat pemasangan untuk bulb, cara pemasangan bulb tersebut dari segi litar selari ataupun litar parallel, dia bertingkat-tingkat. Macam ini, bertingkat-tingkat macam ni. So, kalau kamu nampak pattern macam ni, ini adalah parallel. Kalau kamu nampak pattern lurus macam ni, ini adalah series. Okay? So current akan mengalir daripada bahagian sini, akan masuk sini, pergi sini, masuk sini, pergi sini, masuk sini. Dia akan pergi ke secara bertingkat-tingkat ni lah. Okey, current akan mengalir daripada positif pergi ke bahagian negatif. So dia akan masuk setiap bulb ni. Okey, boleh? So ini adalah secara parallel, ini adalah secara series. Okey. Pergi seterusnya. Okey, current, voltage and resistance in a series circuit. Okey. So bagaimanakah formula bagi current, voltage dan juga resistance untuk series circuit? Tolong ingat Sekejap. Okey. Ni. Tiga formula ini sangatlah penting untuk berkaitan dengan series circuit. Okey, series circuit Baik. Series circuit macam cikgu cakap tadi, dia punya bulb dia akan sebelah-sebelah sahaja. Lepas tu kita akan connectkan dengan switch. Lepas tu kita akan connectkan dengan dry cell. Okay, series circuit. So untuk series circuit, kita nak kaitkan dengan Ohm's law, iaitu current, voltage dan juga resistance. Dia ada formula dia yang tersendiri untuk apa dia ni, series circuit. Okey, kita pergi kepada current dahulu. Current Kalau kamu tengok current kat sini, disebabkan oleh kita pakai 3 bulb. So current yang akan mengalir dekat bahagian sini, dia akan mengalir dekat bahagian 3 bulb tersebut. Okey. So untuk series, kalau kamu tengok current, I ni I total Current total is equal to current yang pertama samaan dengan current yang kedua
Oh, dekat bahagian sini dua current je yang dalam gambar dalam formula ni. So cikgu tukar dalam gambar kita pakai 2 bulb sahaja. 2 bulb sahaja. Sebab dalam formula ini dia hanya pakai 2 current sahaja. Kalau dia pakai 3 current, kita akan tambah 1 lagi bulb. Okey. So sekarang ni ada 2 bulb sahaja. Okey. So current total, nilai current untuk keseluruhan adalah bersamaan dengan current yang pertama dan juga nilai current yang kedua. Maksudnya nilai current dekat bahagian sini I1, nilai current dekat bahagian sini I2 adalah sama sahaja nilai dia. Maksud untuk siri circuit, current untuk keseluruhan circuit ini adalah nilai yang sama. Katakanlah kalau dekat bahagian I1 ini adalah 3 ampere. Tolong bagi tahu cikgu I2 berapa nilai current? Aswan? 3 ampere. 3 ampere juga. So nilai keseluruhan current untuk keseluruhan circuit ini berapa nilai dia? 6 ampere. 6. Ni bersamaan. So 3. I total 3 juga. Bermaksud total keseluruhan untuk current yang mengalir dekat bahagian series adalah sama sahaja. Dia akan mengalir dekat bahagian setiap bulb ini. Ini 3, ini juga akan mengalir 3. Dekat setiap circuit ni juga akan mengalir 3 ampere. Okey. So nilai current untuk keseluruhan circuit adalah tidak berubah. Dia adalah sama. Boleh Dalam series currentnya adalah sama. Tolong ingat. Dalam series currentnya adalah sama. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada voltage. Adam ni pergi kepada voltage. Untuk voltage V total, cikgu tulis V total lah. V total is equal to V1 campur dengan V2. Okey. V1 campur dengan V2. Okey. So kita pergi kepada bahagian bulb juga. Okey. Bulb ada 2, V1 dan juga V2. Okey. Katakanlah V1 ini nilainya adalah 2 volt. Okey. V2 nilainya adalah 3 volt. So V total nilai dia berapa? Tolong Resta. 5 volt. Okey, 5 volt. Okey. So bermaksud bahawa kalau untuk voltage bagi series, nilai V1 dan juga V2 dia tak semestinya sama. Okey. Kalau sama sekalipun, dia akan tambah kedua-duanya untuk dapatkan V total. Okey. Sebabkan oleh formula bagi series, bagi voltage adalah V1 campur dengan V2. Okey. So katakanlah V1 ni 2, V2 ini 3, 2 campur 3 dia akan jadi 5 volt. Kalau nilai kedua-duanya pun sama, katakanlah yang ini 2, yang ini pun 2 juga. Last sekali total untuk keseluruhan total untuk keseluruhan voltage akan jadi berapa kalau 2 dengan 2? 2 dengan 4 volt. volt. Okey. So, tolong bezakan current, nilai current adalah sama untuk keseluruhan, maksudnya current total dengan current yang pertama, current kedua juga nilai dia semua sama, tapi kalau untuk voltage dia adalah gabungan antara voltage yang bulb yang pertama campur dengan voltage bulb yang kedua. So baru dia akan dapat voltage untuk total. Okay, V is equal to V1 plus V2. Okay, kalau untuk voltage tambah, kalau untuk current nilai dia sama je keseluruhan. Itu untuk series. Okay, boleh Baik, seterusnya. Voltage dia sama dengan resistor untuk series, di mana resistor juga adalah tambah. Okey, nilai resistor R total is equal to R1 plus R2. Okey, di mana kalau resistor yang pertama ni R1, ini R2. Okey, resistor yang pertama katakanlah 2 ohm, resistor kedua adalah 2 ohm. So berapa total resistor tolong Eswan?
4 4 4 ohm. Okey. So total resistor untuk keseluruhan circuit ini adalah 4 ohm. Di mana kalau untuk resistor bagi series yang tambahnya adalah R1 campur dengan R2. 2 campur 2. So dia akan jadi totalnya adalah 4. Contoh kalau nilai dia 2. Okey. So untuk formula resistor bagi series dia tambah. Kalau voltage dia tambah. Kalau current nilai dia adalah sama. Okey, boleh? Baik. So itu adalah formula bagi series circuit. Tolong ingat. Okay. Hanya ada satu saja yang nilainya adalah sama, iaitu current. Yang lain semua dia tambah-tambah. Okay. So untuk series circuit dia ada advantage, dia ada disadvantage dia. Advantage dia, every component in the circuit receive the same amount of current. So advantage dia, setiap daripada komponen, contohnya komponen untuk bulb ini, dia akan terima amount current yang sama. Maksudnya current tersebut, bila katakanlah current dia besar, 5 ampere, semua akan dapat 5 ampere. Satu bulb akan dapat 5 ampere, satu bulb akan dapat 5 ampere. So setiap komponen akan dapat current yang sama, current yang besar lah. Okay, itu advantage dia. Seterusnya, every component is controlled by the same switch. So dia akan control by the same switch. Switch ni on, semua bulb akan on. Switch ni off, semua bulb akan off. Okay. Baik, seterusnya increase in voltage supply more electric current. Okay. So kalau voltage kita akan tambahkan, maksudnya dry cell ini kita tambahkan, dia akan menyebabkan current juga akan makin bertambah. Sebabkan oleh sebelum ini kita dah belajar berkaitan dengan formula V is equal to IR. Kalau V ni kita increasekan, apa jadi kepada I? Esma? increase. Okey, dia juga akan bertambah. So kalau kita tambahkan dry cell, okey, maksudnya voltage-nya akan jadi tambah. Current dekat bahagian dalam ni juga akan bertambah nilai dia. Okey, itu advantage. Okey, so untuk series circuit dia ada 3 advantage di dalam ni. Tapi untuk series circuit juga dia ada disadvantage. Kekurangan dia, ada kekurangan dia. Yang pertama, when one of the electrical appliance is damaged, other electrical appliance cease to function. Dia tidak akan function. Bermaksud bahawa, okey, kita pergi kepada bahagian sini dulu. Untuk series circuit, cikgu ambil gambar rajah yang ni. Sama je, semua ni sama je. Okay. Cikgu ambil yang ni, yang bawah sekali ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan disadvantage tadi? Kalau M ni, contohnya M ni, bulb ni dia rosak. Okay, bulb ni rosak. Kalau dalam series, katakanlah current tersebut mengalir. Kalau bulb ni rosak, current boleh mengalir tak dekat M ni? Tolong respon. Tak boleh. Itu logik. Tak boleh. Okay, tak boleh. Okey, current tak boleh. Maksudnya current tak boleh mengalir sebab bulb ni dah rosak. Dia tak boleh mengalirkan elektron tersebut daripada bahagian sini ke bahagian sini. So kalau current tersebut tak boleh mengalir ke bahagian sini, dia boleh mengalir ke M tak? Kalau dia tak boleh melalui M. Tak boleh. Tak boleh juga. Bermaksud boleh. okey, apa ya betul. So bermaksud bahawa kekurangan untuk series circuit ni, kalau satu bulb tersebut rosak antara M ataupun N, current tersebut tidak boleh lalu. Maksudnya current kena lalu daripada positif pergi ke negatif. Dia kena sampai ke negatif baru bulb tersebut akan boleh menyala. Maksudnya kalau satu bulb ni rosak, tak boleh menyala, dia tidak boleh lalu ke bahagian ni. Kalau bulb ni pun tak, kalau M ni tak rosak, N ni yang rosak pun sama juga. Dia boleh lalu kat bahagian sini tapi dia tak boleh sampai ke bahagian negatif. Okey? So itu kekurangan. Di mana kalau ada satu bulb yang rosak, so current tidak akan dapat mengalir. Okey? Baik, seterusnya. Adding more electrical appliance increase the resistance and decrease the flow of current. Kalau kita tambahkan lagi electrical appliance, contohnya dekat bahagian dalam circuit ini, kita tambahkan satu lagi bulb. Tolong bagi tahu cikgu apakah formula resistor kalau kita tambah satu lagi bulb dekat bahagian dalam ni. R total is equal to apa? Dalam series circuit.
Kalau cikgu tambahkan satu bab lagi. So tolong beritahu cikgu formula untuk resistor. R R1 tambah Satu, R2 tambah good. R3. good. Tambah R1 campur R2 campur R3. Katakanlah setiap satu bab ni, ya, ada siapa nak tanya? R1 plus R2. Okey, R total is equal R1 plus R2 plus R3 kalau ada 3 kan. Okey. Katakanlah setiap satu resistor ni nilai dia adalah 2 ohm. Okey, sebelum ini tadi nilai untuk resistor katakanlah kita pakai 2 bab sahaja, nilai resistor dia katakanlah setiap satu resistor 2 ohm, 2 ohm. So, nilai resistor kalau pakai 2 bab saja berapa nilai resistor dia? Resma? 4 ohm. Ohm. Okey, 4 ohm. Kalau kita tambah satu lagi bab kat bahagian sini, so dia akan dapat tambah satu resistor lagi, betul? R3. So, kita tambah dengan 2 ohm lagi. So, dia akan jadi berapa ohm? Tuan semua? 6 ohm. 6 ohm. So, dia akan menambahkan lagi rintangan. Cikgu beritahu sebelum ni, rintangan ini akan menghalang apa? Tuan respon? Rintangan ni, rintangan sebenarnya dia akan menghalang flow untuk apa? Tuan respon? Mengalir. Yelah, mengalir apa benda yang Mengalir. mengalir? Elektron. Dia menghalang Elektron, mengalir. okey. Elektron daripada mengalir kan, elektron daripada mengalir. So, elektron dia berkaitan dengan current. Okay, current. Dia menghalang current. So, kalau kita susun balik formula ni, V over I is equal to R. Okay. Kalau kita cikgu susun macam ni, kalau R ni dia increase, bertambah, increase, apa jadi kepada current? Kamu belajar matematik, kalau R ni increase, apa jadi Decrease. kepada? Decrease. Dia akan berkurang. Okay, current akan berkurang. So kalau kita keburukan untuk series circuit ni, kalau kita tambah electrical appliance, okay, kita akan tambah bab lagi, dia akan menyebabkan resistor makin bertambah. Bila resistor makin bertambah, current makin berkurang. So kalau sepatutnya dalam electrical circuit, kita nak pastikan current tu bertambah supaya bab tersebut akan menyala dengan lebih terang. Okay, current tu bertambah, bab akan menyala lebih terang. So kalau current tu low, dia akan menyebabkan bab tersebut akan menjadi malap lah. Itu kekurangan dia untuk series circuit. Okey, boleh? Baik, seterusnya. Itu yang maksudnya itu ini ya. Adding more electrical appliance increase the resistor and decrease the flow of current. Itu maksud itu. Okey. Kita tambah resistor, dia akan menyebabkan current akan makin berkurang. Seterusnya, each electrical appliance cannot be switched off individually. Okey. So, setiap bab ni, kalau kamu nak off dia, kena off dekat bahagian switch yang main. So, dua-dua akan off. Dia tak boleh off satu-satu. Dia tak boleh off M sahaja, dia tak boleh off M sahaja. Okay. Dia kena off. Bila off sahaja switch ni, dua-dua akan off. Dia tak boleh kita kawal satu-satu. Itu keburukan ni. Kita tak boleh kawal satu-satu. Maksudnya kalau contohnya, kalau kamu pasang apa dia ni, lampu dekat rumah, kalau kamu switch, kalau kamu pasang secara series lah, kamu switch ada dua lampu kan, switch on, dua lampu tu akan menyala. Okey, kamu tak boleh nak kawal, kamu tak boleh jadikan setiap lampu tu ada satu switch. Okey, itu contohnya. Cumanya cik ulang balik, kalau kamu pasang dua lampu tersebut secara series, satu lampu rosak, kamu on, adakah satu lampu lagi akan menyala? Tolong respon. Satu lampu rosak, kamu pasang secara series, satu lampu rosak, kamu on switch. Adakah satu lampu lagi akan menyala? Satu lampu rosak, memang confirm tak menyala lah. Satu lagi lampu akan menyala ke tak? Tak. Sebab apa tak menyala? Sebab apa tak menyala? Sebab Cikgu terang tadi. Ya, sebab current tak boleh lalu. Yalah. Boleh. Ya. Arif ni dia punya line dia slow lah. Lambat kamu punya apa, sound tu datang. Okay. Okay, baik. Seterusnya. Itu adalah berkaitan dengan series tadi. Seterusnya kita pergi kepada parallel circuit. Okay. Series tolong ingat. Kita ni baliklah, recall balik tentang series lah. Tengok kamu ingat ke tak.
formula, okey, katakanlah kita pakai 2 bab. Okey, formula untuk current. I total, tolong bagi tahu formula untuk current bagi series. I total Sama dengan I. I1. I1. I1 sama dengan I2. Okay, good. Sama dengan I. Okay, seterusnya voltage V total is equal to Sama dengan V1 tambah V1 V1 tambah V2. good. Seterusnya R total is equal to R1 tambah sama dengan R1. R1 tambah R2. okay, good. So ini adalah berkaitan dengan series. Tolong ingat formulanya. Bagus. Ingat. Kita teruskan lagi dengan parallel. Okey, parallel ini pula dia punya formula. Okey, saya lukiskan dulu circuit untuk parallel. Ada switch. Lepas tu ada bulb. Lepas tu kita akan pasang bulb pula. Ada dry cell, so ada bulb. Kita akan pasang bulb secara parallel. Okay, dia bertingkat-tingkat je. Okey, ini adalah pemasangan secara parallel. Okey, baik. So, pemasangan secara parallel sama juga kita akan kaitkan antara current, voltage dan juga resistance. Okey, kita pergi pada current dulu. Tolong ingat, ini parallel. Parallel, current untuk parallel dia adalah I total. Oh, sorry. Ini pun sama juga I1 dan I2 kan. Maksudnya kita akan kurangkan bulb dia lah. Bulb dia kita gunakan 2 sahaja sebab I1 dengan I2. Okay. So, I total is equal to I1 plus I2. Ini beza dia antara parallel dengan series. Kalau series, nilai current dia sama. Total dia sama dengan nilai current 1, nilai current 2. Tapi kalau untuk parallel, dia tambah. Nilai current yang pertama akan tambahkan nilai current kedua untuk dapatkan nilai current total. Bermaksud, katakanlah nilai current kat sini 2 ampere. Nilai current kat sini 2 ampere. Cuba bagi tahu cikgu. Kalau nilai current untuk bulb kat sini 2 ampere, kat sini 2 ampere, berapakah nilai current untuk keseluruhan circuit? Respon? 4 ampere. 4 ampere. ampere. Ya betul. Sebab Ampere. 2 campur dengan 2 kat sini. So dia akan jadi 4. So formula untuk current bagi parallel circuit dia tambah antara satu sama lain. Okey, dia tambah antara satu sama lain. Okey, itu untuk nilai current. Baik, seterusnya kita pergi kepada nilai untuk voltage. Nilai untuk voltage, kalau kamu tengok kat sini V total is equal to V1 is equal to V2. Okay, V1 sama dengan V2. Maksudnya voltage dekat bahagian sini adalah sama dengan voltage dekat bahagian sini. Okay, so untuk bahagian parallel circuit, dia akan terima voltage yang keseluruhannya datang daripada dry cell. Contohnya kita pakai 2 dry cell kat sini. 2 dry cell, 1 dry cell bersamaan dengan berapa voltage? Tolong respon sebelum ni kamu nak tahu. 1.5. Okey, good. 1.5. 1.5. Kalau kita pakai 2 dry cell, maksudnya berapa voltage kat sini? Respon? 3. Ya, betul. 3. Okey. Sekarang 3 ini adalah 3 untuk V total. Maksudnya voltage total untuk keseluruhan circuit ni adalah 3 volt. Tolong bagi tahu cikgu. Berapakah voltage dekat setiap apa dia ni bulb? Respon? 1.5. Cuba tengok balik formula Tiga. untuk voltage. Tiga. Ya, betul. 3. Ni 3. Ini juga 3. Bermaksud untuk parallel circuit, 3 voltage yang digunakan untuk dry cell ini dia akan beri secara total cukup-cukup untuk setiap bulb. Maksud ini pun dapat 3, ini pun dapat 3. Berbeza dengan tadi cikgu tak tunjuk untuk series. Sekejap, cikgu lukis series sekejap. Yang faham sekejap. Sekejap. Okey, ada satu bulb. Katakanlah yang ini kita pakai 3 volt juga. Okey, ni series.
Apakah formula untuk series? Untuk voltage? V total is equal to? Resman? V1 tambah V2. V1 tambah V2. V1 campur dengan V2. Okay. Sekarang ni, kita pakai 2 drive cell, kita dapat 3 voltage. Okay, 3 voltage. So, setiap satu bulb ni akan dapat berapa? Ni 3 volt. 1.5. Okay. Campur antara kedua-duanya. So, 1.5 campur dengan 1.5. 1.5. Okay. Cuba bezakan antara series dan juga parallel. Kalau series, setiap bulb ini akan terima nilai voltage sedikit. Okay. Tapi kalau parallel, dia akan terima banyak. Dia akan terima terus direct daripada bateri tersebut. Okay. So, soalan cikgu, siapakah yang mana satukah bulb yang akan lebih terang, untuk dia menyala di antara series, di antara parallel dan juga series? Siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Yang mana satu yang akan lebih Parallel. terang? Sebab dia voltan lagi kuat. Ya, betul, bagus. Parallel yang akan lebih terang disebabkan oleh dia dapat voltan yang lebih tinggi. Dia dapat direct daripada drive cell tersebut. Nak dibandingkan dengan series. Series dia berkongsi. Kalau parallel dia terus dapat direct sahaja. Okey, boleh? Itu beza dia. Baik. Ini cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada resistor. Okey, resistor ni juga ada beza dia. Di mana resistor formula dia adalah I R total is equal to I R1 plus I R2. Okey. Ini ada beza sedikit di mana untuk R total tersebut dia adalah 1 over R. Contohnya katakanlah macam mana saya cakap untuk R1 ini katakanlah nilai dia adalah 2 ohm. Nilai R2 ni juga adalah 2 ohm. So tolong selesaikan 1/2 ohm campur dengan 1/2 ohm. Dia akan jadi berapa? Tolong respon. 1/2 Apa dia? 2 Oh, 2 ya, 2/2 kan. 2/2 ni maksudnya 1 lah. Dia akan jadi 1 ohm. Okey. Kalau macam ni dia tak nampak sangat. Okey, kejap. Cikgu tukar sikit lah. Cikgu tukar sikit nilai dia supaya kamu faham macam mana cara nak kira untuk yang ini. Yang ini sebab 2/2 dia akan jadi 1. So tak nampak sangat. So cikgu tukar katakanlah 2 ohm, satu lagi 3 ohm. Okey. So dekat bahagian sini akan jadi 3 ohm. Cikgu padam ini. Okey. 1/2 campur dengan 1/3. So kita kena samakan bahagian bawah ni. Okey. So tolong selesaikan sekejap. 5/6 ohm. 5/6 kan. Akan jadi 5/6 ohm. Okey, 5/6. Sama dengan 1 R total. Okey. So tolong untuk berkaitan dengan resistor bagi parallel circuit, kalau 5/6 yang kamu dah selesaikan ni 1/2 campur dengan 1/3 dapat 5/6 kan. 5/6 ini bukan lagi jawapan dia. Sebab 5/6 ini bersama dengan 1/R total. Kita nak R total. Ni. Bermaksud bahawa kamu kena terbalikkan atas dan juga bawah ni. Maksudnya 6 akan bahagi dengan 5 supaya R ini naik ke bahagian atas. Bila R total naik ke bahagian atas, maksudnya 6 ini akan naik ke bahagian atas, 6 bahagi 5. So jawapan sebenarnya adalah 6/5 ohm. Faham ke tak? Faham. Faham. Okey tak? Maksudnya dalam formula 1/R total is equal to 1/R1 campur dengan 1/R2. Kamu masukkan nilai tu 1/2 campur dengan 1/3.
Kamu akan dapat bila dah selesaikan, kamu dapat 5/6. 5/6 ini bukan jawapan dia lagi, disebabkan oleh dia adalah 1/R. Okey, kamu kena jadikan, kita nak R total ni, so R total ni kena naikkan ke atas. Bila R total ni ke atas, ni pun kena terbalik juga. So dia akan jadi 6/5. Okey, so itu adalah jawapannya. Okey, baik. So katakanlah, okay, cikgu nak tengok kefahaman kamu. Cikgu biarkan dulu ni 6/5. Total dia kan 6/5. Okey. Katakanlah cikgu letakkan kat bahagian ni parallel, ini series. Katakanlah kat series ni cikgu letakkan 2 ohm, 3 ohm juga. Sama je. Ini 2 ohm, 3 ohm. Ini 2 ohm, 3 ohm. Okey. Cuba bagi tahu kat cikgu, berapakah R total untuk series circuit? Ingat balik formula untuk 5 ohm. 5 ohm. 5 ohm. Bagus. Okey. So sekarang ni 6/5. 6/5 ni tolong tukar kepada decimal place jap. Ada calculator tak? Tolong tukar calculator. 6/5 samaan dengan berapa titik puluhan? Berapa decimal place semua? Kosong berapa? 1.2. 1 point. Okey, 1.2 ohm kan? Okey, 1.2 ohm. Okey. So ni parallel. Ini series. Cuba bagi tahu cikgu. Makin bertambah resistor, makin bertambah resistor, nilai mana yang kurang, nilai mana yang lebih? Kalau series, nilai dia besar ke nilai dia kecil untuk resistor? Kalau kita tambahkan resistor. Series besar. Okey, series dia besar. Kalau parallel, nilai dia kecil. Okey. So, dekat bahagian dalam parallel circuit, nilai resistor dia akan jadi kecil. Kalau kamu tambah-tambahkan juga, nilai dia akan jadi kecil sebab dia 1/. Tapi kalau nilai resistor bagi series, kalau kamu tambah-tambahkan bab, dia akan jadi, nilai resistor dia akan jadi semakin besar sebab dia tambah macam biasa. Kalau nilai resistor untuk berkaitan dengan parallel, dia akan jadi sedikit. Okey, boleh? Itu beza dia. Okey, resistor untuk parallel jadi sedikit, resistor untuk series dia akan jadi makin bertambah. Okey. Siapa tanya? Baik. Seterusnya, pada advantage dengan disadvantage. Advantage dia, every electrical appliance can be switched on or off separately. So kita boleh on off separately. Maksudnya sekarang ni, katakanlah untuk ni parallel, katakanlah dia pakai 2 bulb sekarang ni, katakanlah yang N ni rosak. N ni masih lagi menyala ataupun tidak kalau kita switch on ni? Respon? Masih menyala. Ya, masih menyala. Sebab apa? Ini beza dia. Sebab current tersebut dia mengalir dalam keadaan yang arah yang berbeza. Bermaksud kalau series current tersebut akan mengalir daripada bab pertama ke bab kedua. Okey. Kalau series maksudnya dia berkongsi untuk current tersebut. Tapi kalau untuk parallel, dia tak berkongsi. Current tersebut dia akan pecah. Satu pergi ke bahagian atas ni, satu pergi ke bahagian bawah. So kalau kat bahagian atas ni dia rosak, dia masih lagi current tersebut boleh mengalir dekat bahagian bawah ni untuk pergi ke bahagian negatif. Akan mengalir dari negatif ke positif. Tapi kalau untuk series, kalau yang ini dah rosak, yang bahagian ni rosak, so dia tak boleh mengalir. Kalau bahagian ini pun rosak, dia dah mengalir kat sini, dia masih lagi tak boleh mengalir kat bahagian sini untuk pergi ke bahagian negatif. Daripada positif pergi ke bahagian negatif. Okay. So advantage dia dekat bahagian sini, kita boleh switch on kan dia mana-mana satu. Kamu nak on kan N ke, kamu nak on kan M ke, mana-mana satu saja. Sebab dia tak berada dekat bahagian dalam satu line. Okay, dia line yang berbeza. Okay, that. Okay, every electrical appliance can be switched on or off separately. The
increase in number of electrical appliance does not affect the function of other appliance in the same circuit. So kalau kamu tambahkan lagi bab-bab ke sini, resistor dia masih lagi dalam keadaan nilai dia tak terlalu besar. Okay. So kalau kamu tambah, dia tak efek pada current lah. Okay. Current tersebut tak adalah terlalu kecil lah. Okay, baik, seterusnya, the voltage of every electrical appliance cannot be adjusted because the voltage is the same as the source of voltage. Okay, so disadvantage-nya adalah, macam cikgu cakap tadi, nilai voltage-nya adalah sama. Dia akan ikut nilai drive cell tersebut. Kalau nilai drive cell ini 3 volt, bermaksud bulb ini akan jadi berapa? N ni? This one? Untuk 3 volt. parallel, okay, 3 volt. 3 volt. Untuk N? 3 volt. 3 volt. Ya, nilai yang sama juga. So kita tak boleh nak ubah nilai tersebut. Dia akan ikut nilai daripada drive cell itu sahaja. Okay, berbeza dengan series. Series setiap satu tu akan tambah antara satu sama lain. So kita boleh tetapkan nilai-nilai yang berbeza untuk nilai voltage tersebut. So itulah satu disadvantage dia. Okay. So, the electrical wiring system in our home is connected in the parallel. So, kebanyakan daripada electrical appliance di rumah kita, kita akan pasang secara parallel. Sebab kita tak nak kalau ada satu electrical appliance yang rosak, semua tak boleh pasang. Kita tak nak macam tu. Kita nak kalau ada satu yang rosak, yang lain masih lagi boleh pasang. Disebabkan oleh apa? Line dia yang berbeza. Dia bertingkat-tingkat. So, line yang berbeza. So, kebanyakannya kita pasang secara parallel. Okay. For example, all the light at home are connected in parallel to ensure that every light gets the same voltage from the main power supply. The current that flow from the main power supply to the circuit is controlled by distribution panel. Okay, distribution panel ni kamu boleh nampak dekat bahagian rumah kamu kan. Setiap satu tersebut dia akan fokuskan kepada satu line. Bermaksud kalau kamu off satu switch daripada bahagian distribution panel ni, dia akan efek kepada certain plug dekat bahagian rumah kamu. Okay? So, kalau nak try kat rumah, tapi nanti takut kena marah dengan mak ayah kamu pula kan. Kamu try ni. Okay? So, yang ini dia connect secara parallel. Bermaksud, tak adalah kita off satu tu semua electrical appliance dekat bahagian rumah. Off, tak kan? Cumanya, kalau main switch yang utama tersebut, kalau kamu off, semua akan off. Tapi, untuk setiap satu-satu ini dia akan kontrol untuk certain electrical plug dekat bahagian rumah kamu. Okay? Maksudnya kalau contohnya yang ini katakanlah kamu off kan dia, off. Mungkin dekat bahagian ruang tamu sahaja yang tidak ada source of electric. Kipas tak boleh pasang, lampu tak boleh pasang, dekat bahagian ruang tamu saja. Tapi kalau kat dapur, dekat bilik, dekat bahagian tandas, okay, masih lagi boleh menyala. Okay, so ini adalah dipasang secara parallel. Okay, so ini ada certain line saja yang dia akan affected. Okay, baik, seterusnya. Kita try jawab soalan. Kita habis 9 suku kan? Okay. 7, 8, 9 suku. Two resistor connected in series, calculate the effective resistance R. Okay, kirakan resistance ni. Effective resistance ni maksudnya R total lah. Okay, keluarkan formula tu. Daripada series circuit, apa formula untuk resistor? Hello? Ni series kan tadi? Ya, yeah, ni series. Ni series. Tambah R2. R1 tambah R2. R1 tambah R2. Okay. R1 So, plus R2. okay, R1 2 ampere, 2 ampere pula, 2 ohm, R2 2 ohm. So, tolong R total dia berapa? Untuk yang pertama ni? 4 2 ohm. campur 2. Okay, 4 ohm. Okay, kita tengok betul ke tak jawapan kamu. 4 ohm. Okay, 4 ohm Okay, baik. Seterusnya betul. Okay, untuk effective resistance R total. So, untuk series R1 campur R2. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Current in the circuit. Okay, formula untuk series bagi current. Tolong respon. I.
Current dalam total series. sama dengan I2, I1 sama dengan I2. Okey, sama dengan kan? Sama dengan I1 sama dengan I2. Okey, cuba tengok dekat bahagian dalam ni. Current dia, nilai dia berapa? Tahu tak? Tak ada kan? Kat bahagian dalam ni. Ada ke tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada bermaksud kita kena cari current. Kena cari nilai current. Okey. Sekarang ni formula untuk current. I1 maksudnya masalahnya dekat bahagian dalam ni dia tak punya nilai untuk current tersebut. So kita kena cari. Kita nak guna formula apa? Kita akan guna formula Ohm's law yang sebelum ni kamu dah belajar. Apa formula Ohm's law? V equal IR. Ya, bagus. V is equal to IR. Okey. R ini kita akan ambil R total untuk keseluruhan circuit tadi. R total untuk keseluruhan circuit tadi berapa nilai dia? Yang kamu kira tadi? 4 ohm. 4 ohm. 4 ohm. Good. I yang kita nak cari, I total ni I yang kita nak cari. Ni yang kita nak cari. V, voltage. Voltage yang dia bagi dekat bahagian dalam circuit ni berapa? 6 6. Ya, 6 volt ni lah yang kita gunakan. 6 volt ni lah. Okey, so tolong tekan calculator. I dapat berapa? I ni. R ni bawa ke bawah. 6 bahagi dengan 4. 1.5. Ya, dalam decimal place 1.5 unit current. Unit ampere. Ampere. Okey, ampere. So kita tengok jawapan betul ke tak. 1.5 ampere. Bagus. Faham. Okey, good. Betul. So macam ni Kalau dia nak cari current, maksudnya kamu kena guna Ohm's law sebab dia tak bagi nilai current tersebut. So kamu tak boleh guna formula yang ini. Sebab kita tak tahu nilai current dia berapa, kita kena cari nilai current dia berapa. Okey. Baik, seterusnya. Okay, the voltage V1 dan juga V2. Okay, nak cari voltage untuk V1 dan juga V2. Kamu kena tengok V1 ini resistor dia berapa, V2 ni resistor dia berapa. Okay, boleh. Tadi current tadi dapat berapa? Respon je. Current tadi dapat berapa? 1.5. 5. Okay. So nak cari V1 dan juga nak cari V2, kita pergi kepada formula dulu. Apa formula untuk voltage? V total bagi series. Bisa tambah V1 plus V2. V1 plus V2. Okey, V total untuk keseluruhan circuit ni berapa nilai voltage dah? Tolong respon. 6. 6 volt. 6 volt sama V1 plus dengan V2. V1 plus dengan V2. So kita tak tahu sebenarnya, kamu jangan main agak 6 bahagi 2 je lah. Ni 3, ni 3. 3 campur 3 jadi 6. Jangan main agak macam tu. Even jawapan kamu betul 3 sebenarnya. Cumanya kita kena cari dahulu setiap satu voltage ni. Macam mana nak cari? Kita akan gunakan Ohm's law juga. Apa Ohm's law tadi? V is equal to? IR. V is equal to IR. Sekarang ni kita nak cari V1 dulu. So V1 berkaitan dengan V1. So V1, I1, R1. Okey. V1 yang kita nak cari is equal to I1 ni. Okey, I1. Sekarang ni I total 1.5. I1 akan dapat berapa? Ingat tak? Series I1, I2 adalah nilai yang 1.5. ya, betul. Nilai yang sama, 1.5. So 1.5 resistor R1. Berapa nilai dia? 2 ohm. 2 ohm. Okey. Tekan calculator dapat berapa? 2 darab dengan 1.5? 3 volt. 3 volt. Okey. So 1 ni adalah 3 volt. V1. Okey, V2 pula. So kita guna formula yang sama pula. Ohm's law. V2 is equal to I2 R2. Okey. I2 tadi I total dia 1.5. I2 nilai dia berapa? 1.5 juga. 2 ohm. 1.5. 1.5. 1.5 ampere kan? 1.5 ampere juga. R2 nilai dia berapa? 2 ohm. 2 ohm. Baru betul 2 ohm. Okay. So kita akan
akan dapat 3 volt juga. Barulah boleh kamu assume bahawa setiap satu ni adalah setengah daripada 6. 3 campur dengan 3. Sebab cikgu takut nilai untuk resistor ni berubah. Maksudnya dekat bahagian sini resistor katalah dia bagi 3 kat sini. Nilai resistor kat sini 2. Kamu tak boleh bagi setengah-setengah. Kamu kena kira menggunakan formula Ohm's law ini. Satu-satu kamu kena kira. Untuk kamu dapatkan nilai bagi voltage. Okey, kita tengok jawapan betul ke tak? Okey, 3 volt, 3 volt. Okey, kamu dapat 3 volt, 3 volt. Okey, betul. Good. Pandai dah tu. Okey, baik, seterusnya. Macam mana nak tutup jawapan ni? Okey, faktor resistance bagi yang ini. Okey, kita tengok jawapan lah. Sebab ada jawapan ni. Tutup usaha. Okay, two resistors R1 and R2 are connected in a parallel as shown in the figure. Calculate the effective resistance. So R total formula dia adalah apa untuk parallel? Respon? 1 over R equal to 1 over 1 R over R total plus 1 over R2. 1 over R1 sama dengan 1 over R2. Sama dengan ke tambah? Tambah. 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 1 over R2. Okay. Dia pakai dua resistor je kat bahagian sini. Okay. So macam dalam jawapan ni, dia akan masukkan R1 dia 2 sebab kat sini 2 ohm. R2 dia pun 2 juga, 2 ohm. So masukkan dan sekali resistor dia akan dapat 1. Sebab apa boleh dapat 1? 1 campur 1 dia akan jadi 2 per 2 ohm kan. Macam cikgu cakap tadi 2 per 2 ohm ni masih lagi belum selesai. Sebab dia 1 per R, kita nakkan R sahaja. So terbalik kan, tapi kalau terbalik pun sama juga. 2 ni naik atas, 2 turun bawah, dia jadi 2 per 2 juga. So last sekali akan dapat 1 ohm. Okay, itu jawapannya. Seterusnya voltage. Apakah formula voltage untuk parallel circuit response VT is equal to V1 equal V1 to sama dengan V2. V2. is equal to V2. Okay. So V total ini adalah sama dengan nilai V1 dengan V2. V total untuk circuit ini berapa nilai dia? Respon? Ada dia tulis kat bahagian sini. Berapa? 6V. 6 volt. Okey, 6 volt. So V1 nilai dia berapa? 6 volt. 6 volt. V2? V2? 6 volt 6 juga. volt juga. So setiap satu ini dia akan dapat voltage yang sama, 6 volt. Okey. So 6 volt jawapannya. Okey. Baik, seterusnya current. Kita nak cari current dekat bahagian sini formula untuk current bagi parallel circuit. I Sama dengan I1 dengan tambah I2. I1 campur dengan I2. Okey, dia ada bagi I tak dekat sini? Current langsung dia tak ada bagi current Okey. So I1 campur dengan I2. I1 campur dengan I2 baru dapat I total. Kita nak tahu I total ni. So setiap satu ni kita kena cari. Nak cari dia kita kena guna formula apa? Kalau respon? Ohm's law. V Ya, sama bagus. dengan I. Ohm's law. V is equal to R. Good. So kita buat satu-satu. V is equal to IR. Okay, untuk yang pertama. V1 IR. I1 R1. Okay, V1. V1 nilai dia berapa? Tadi kamu dapat tadi? 6 Sama volt. dengan nilai. 6 volt. 6 volt samaan dengan I yang kita nak cari. R dia berapa? R1? 2 2 ohm. So, I1 dapat berapa? 3 3. ampere. 3 ampere. Okay. So, kalau kamu tengok kat sini, I1 dapat 3 ampere. I2 juga kalau kamu masukkan formula Ohm's law tersebut dapat 3 ampere juga. So, 3 kita akan dapat 6 ampere. Okay. Tak susah pun. Senang sahaja. Okay. Kalau ni senang je. Dia kira-kira je. Siapa suka Mac? Maksudnya ini advantage untuk kamu. Okay. Baik. 9-6 minit ni. Kita ada lagi dalam 9 minit. Okay, kita try jawab soalan ni jap. Calculate the effective resistance.
figure 1. Ini series ke parallel? Tolong respon. Series. Series, okay, series. So, resistance untuk yang pertama ni, resistor, formula resistor tu. Tolong respon. R total is equal to. Ini series, so formula dia. R1 R1 tambah R2. plus R2. Ada berapa R kat situ? Ada berapa Tambah resistor? R3. Ya, cuma satu lagi R3 sebab ada 3 resistor kat situ kan. Okay, so resistor total dia berapa semua ni? 1 campur 3 campur 5. 9. 9 ohm. Okay, baik. A dah selesai. Satu lagi, current in the circuit. Okay, current dalam apa? Series circuit. Apa formula dia? I total is equal to I1 equal to I2. I2 tambah I2 tambah I2 je ke? Sebab dia ada berapa ni? 1, 2, tambah dengan I3. Sama dengan I3. sama dengan I3. Okey. So nilai dia semua sama je lah. Tapi masalahnya dia tak bagi nilai untuk current dekat bahagian sini. So kena cari. Macam mana nak cari nilai current? Gunakan formula V equal to Ohm's law. Ohm's law. V is equal to IR. Okay, V is equal to IR. So katakanlah kita gunakan untuk resistor yang pertama ataupun voltage yang pertama. Voltage pertama, current yang pertama, resistor yang pertama. Katakanlah kita buat ni R1, ni R2, ni R3. Okay, R1 dulu. Okay, V1, voltage 1. Voltage. Tahu ke tak voltage? Ya. Ni kita nak cari untuk voltage current total kan. Kalau untuk current total, sekejap kita gunakan formula V is equal to IR je terus. Kenapa ni? IR. Okay. V total ni kita akan dapat I total dan juga R total. Kita akan ambil yang total keseluruhannya sebab kita nakkan dapat I total. Ada nak current untuk keseluruhan circuit kan. Okay. V total dia berapa dekat bahagian dalam circuit ni? Respon? 9 Voltage volt. 9 volt. Good. I total yang kita nak cari. Resistor total dia berapa dekat dalam 9 ohm. 9 ohm. ohm. Okay. So current dapat berapa? 1 ampere. 1 ampere. Ampere. Kat ampere. 1 ampere. Okay, dapat. B settle. You see the voltage across each resistor. Setiap voltage untuk each resistor. Okay, current kita dah dapat. So kita nak carikan voltage untuk setiap resistor ni. Menggunakan formula apa? Ni, voltage kita dapat voltage total. Sekarang kita nak voltage setiap resistor ni. Nak guna formula apa? VIR. Ohm's law. V is equal to IR ni betul. Ohm's law. So setiap satu ni satu bahagian 1, 2, 3. Okay, yang satu tu. V1, I1, R1. Voltage yang pertama yang kita nak cari samaan dengan current yang pertama nilai dia berapa? Kan current kan nilai dia sama je semua. So current 1 ampere. 1 ampere darab dengan resistor yang pertama berapa nilai dia? 1 1 ohm. ohm. 1 ohm. So voltage yang pertama nilai dia berapa? 1 1 volt. Okay, 1 volt. Seterusnya V2 I2 R2. Hidayah. Mahal ni. R2. Okay. Okay. Current yang kedua nilai dia berapa? Sama je kan? Berapa? 1 ampere. 1 1 ampere. ampere. R2 nilai dia berapa? 3 ohm. 3 ohm. So, darabkan kedua-duanya dapat berapa? 3 volt. 3 volt. 3 volt. Okay, good. Seterusnya, voltage yang ketiga samaan dengan I3
R3. I3 nilai dia berapa? 1 ampere. 1 ampere darab dengan R3 nilai dia berapa? 5 ohm. 5 ohm. 5 ohm. Okay. So nilai dia berapa? 5 volt. 5 volt. Okay. So kalau kamu tengok balik logiknya, untuk voltage dia 9 voltage kan. Okay, kalau voltage keseluruhannya 9 voltage. So 5 campur 3 campur 1 akan dapat berapa? 9 volt. 9 volt. Okay, betul lah. Maksudnya yang kamu kira ni 1 volt, 3 volt, 5 volt. Ini betul lah. Boleh total balik dapat 9 volt. Okay. So senang sahaja. Okay. Yang figure tu nanti kita akan buat untuk next class lah. Sebab dah 9.12 kan. Jadi cikgu buat ni drag masa pula. Okay. So, faham tak berkaitan dengan series dan juga parallel? Senang je kan? Tolong respon. Okay ke? Senang je. Senang. Ya, senang je kan? Tak susah pun. Okay, so next class nanti kita akan masuk magnetism berkaitan dengan magnet. Okay, baik. Ya, so kelas kita hari ini sampai situ saja. Amirul nanti tolong update kat cikgu attendance. Oh, tiba-tiba jadi 28 dah sekarang ni. 8 orang. Tadi 22 macam tu je. Baru masuk ke apa tak tahu lah. Okay. So Amirul nanti tolong update kat cikgu. Siapa yang masuk lambat ke apa ke. Baik. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Cikgu. Assalamualaikum.